Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali murid-murid tahun 6. Cikgu Kamal akan bersama kamu pada hari ini lagi dengan subjek Bahasa Melayu. Baiklah, kita masih lagi dalam unit 28 dengan tajuk Hargai Pokok dengan subtopiknya Jagailah Diriku. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 164. Okey, inilah apa yang terdapat dalam buku teks muka surat 164. Okey, dia ada petikan dan juga ada 5 soalan yang perlu murid-murid jawab secara kritis dan kreatif. Mari kita baca dahulu sebelum kita melakukan aktiviti. Jagailah diriku. Penggemar bunga akan membuat landscape untuk menanam pokok bunga di pekarangan rumah. Okay, landscape ini adalah hiasan taman yang mengandungi pokok-pokok bunga. Itu maksudnya landscape. Okay. Pokok bunga yang ditanam termasuklah bunga raya, bunga kertas, keladi dan buluh. Ini antara pokok-pokok bunga yang sering menjadi pilihan kepada penggemar pokok bunga. Hobi ini sangat baik kerana dapat mengindahkan kawasan dan menyamankan udara. Untuk memastikan pokok bunga sentiasa cantik dan udara sentiasa segar, pokok bunga perlu dijaga dengan baiknya. Okey, jadi hobi ini kegunaannya adalah untuk mengindahkan kawasan dan menyamankan udara. Jadi di samping kita menanam pokok, kita bukan sahaja dapat mengindahkan suasana rumah kita, tetapi dia menyamankan udara di kawasan rumah kita. Bayangkan kalau rumah kita kering kontang, tidak ada apa-apa pokok, ia akan rasa cukup panas. Okey, seterusnya. Kita perlu menjaga pokok bunga dengan penuh kasih sayang. Penjagaan yang rapi akan menghasilkan bunga atau daun yang sentiasa segar. Okay, apa yang kita tahu, ada pokok bunga yang mengeluarkan bunga. Ada pokok bunga yang tidak mengeluarkan bunga, tapi kecantikannya pada daunnya. Kalau yang bunga tu contoh bunga raya, bunga kertas. Kalau yang hiasan pada daun tu contohnya keladi, bunga puding. Itu kan dia akan mengeluarkan bunga daun yang berwarna-warni sungguh cantik. Okey, seterusnya kita perlulah prihatin akan penjagaan pokok-pokok ini. Kekurangan air merupakan satu daripada punca pokok tidak subur. Pokok bunga memerlukan air secukupnya sewaktu mula bertunas. Jika kekurangan air, pucuk akan menjadi layu lalu mati. Dia memberitahu kita bahawa pokok ni dia tidak boleh kekurangan air. Kalau kurang air, waktu dia nak keluar pucuk, pucuk tu boleh mati. Dia tidak akan tumbuh. Sebab apa? Dia kekurangan air. Okey. Jika kita terlebih siram, akar pokok tersebut akan sentiasa basah kerana tanahnya sentiasa lembap. Kesannya, akar pokok-pokok itu akan rosak lalu gagal menyerap air dan nutrien yang diperlukan. Lama kelamaan, akar pokok bunga akan reput. Bukan sekadar kekurangan air. Kalau terlebih air pun, dia akan merosakkan pokok tersebut. Kalau kurang air, pucuknya tadi tu dia tak bertunas. Dia tak tumbuh pucuk. Dia macam layu macam tu. Tapi kalau terlebih siram pula, akar dia tu, dia akan merosakkan akar tu. Akar tu dia akan jadi lembap. Akar dia tidak boleh sentiasa lembap. Dia kena ada masa dia kering, ada masa dia perlu basah. Okey? Jadi, kita perlu menjaga pokok ini dengan penuh kasih sayang. Kita perlu prihatin pokok kita. Kalau pokok kita tu kurang air, kita siram. Jangan sering banyak-banyak nanti lebih air pula. Sebab apa? Jika kekurangan air, pucuk akan menjadi layu dan mati. Tapi jika terlebih siram pula, akar pula ia akan rosak.
akar dia akan sentiasa basah, dia akan merosakkan akar dia, pun akan mati juga pokok tu akhirnya. Okey, seterusnya. Selain itu, pancaran matahari yang terik juga memberikan kesan kepada pokok bunga. Daunnya akan berubah menjadi kekuning-kuningan. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, batang pokok itu menjadi kering dan akhirnya mati. Matahari pun sama. Tidak boleh kita biarkan pokok kita tu berada di bawah matahari terik sangat. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah-setengah tu orang tanam pokok, dia letak netting, net yang hitam tu supaya meredupkan kawasan pokok bunga dia. Dia tidaklah terus direct daripada cahaya matahari itu. Untuk mengurangkan kepanasan pokok. Kesimpulannya, untuk mendapatkan pokok bunga yang sentiasa cantik dan menyerikan rumah kita, kita bukanlah mudah. Tidak mudah nak cantik tu. Oleh itu, sayangilah pokok-pokok bunga tersebut seperti kita menyayangi diri sendiri. Okey? Jadi pancaran matahari yang terik ni, dia boleh menyebabkan batang pokok tu menjadi kering dan akhirnya mati. Jangan letak pokok, terutama sekali dalam pasu tu, di bawah terik matahari. Kau boleh letaklah pokok tu di bawah bumbung ataupun di bawah pokok yang besar, supaya pokok tu tidak mati. Okey, kita lihat aktiviti. Okey, di sini ada 5 soalan yang perlu murid-murid jawab. Soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Soalan 1, 2, 3 dan 4 yang perlu murid-murid jawab secara bertulis. Dan yang nombor 5 tu kamu kena lukis. Okey, kita pergi soalan dia satu per satu ya. Okey, soalan nombor 1. Nyatakan maksud nutrien dengan merujuk kamus. Dia suruh kamu nyatakan maksud nutrien. Apa tu maksud nutrien? Dan kamu kena merujuk kamus. Okey. Jadi nutrien itu sebenarnya adalah zat makanan untuk menggalakkan tumbesaran. Nutrien itu adalah zat makanan untuk menggalakkan tumbesaran. Ada setengah makanan dia tidak ada nutrien. Ada setengah makanan dia kosong, kita makan tapi dia tidak memberi kita tenaga tak apa-apa, dia macam kosong. Tapi setengah makanan tu ni mempunyai nutrien. Dia maksudnya makanan ni tak semestinya sedap, tak semestinya enak untuk ada nutrien. Tapi kita kena tahu mana makanan yang ada nutrien, mana makanan tidak ada nutrien. Jadi begitu juga dengan pokok, dia memerlukan nutrien untuk membesar. Pokok perlukan baja. Kalau kita tak baja, siram je, dia tak besar. Dia perlukan makanan. Jadi jawapannya ialah zat makanan untuk menggalakkan tumbesaran. Nutrien itu ialah zat makanan untuk menggalakkan tumbesaran. Okey, soalan yang kedua. Senaraikan punca pokok bunga akan mati. Senaraikan punca pokok bunga akan mati dan berikan ulasan. Dia suruh kamu nyatakan, senaraikan punca pokok bunga mati. Punca pokok bunga mati. Dan kamu kena berikan ulasan. Kalau jadi gitu, kita buat macam mana? Itu maksud dia. So, dalam petikan tadi dia kata apa? Okey, kita tengok punca dulu. Punca bunga mati ni ialah ada 3. Pertama, kekurangan air. Dan bila dikurang air, pucuk dia akan mati. Dia keluar pucuk tapi dia tak dapat nak besar sebab air kurang. Dan juga dia juga akan mati kalau terlebih siram. Jadi akar dia akan lembab. Akar dia lembab, tak kering, jadi dia tak dapat nak makan. Kata sebab dia lembab sangat akar dia tu. Dan yang ketiga, pancaran terik matahari pun akan menyebabkan pokok akan mati. Dia akan daun dia kuning, lama-lama dia gugur, dia mati sebab panas sangat. Contoh kita lihat dekat padang padang Sahara mana ada pokok sebab terlalu panas. Okey. Yang kedua, berulasan. Jadi kalau macam tu, kalau pokok ni mati kerana kekurangan air ataupun terlebih air ataupun panas sangat matahari, kita kena buat apa? Ya, kita perlulah menjaga pokok dengan sebaik-baiknya. Jangan kurang siram, jangan terlebih siram, jangan biarkan pokok-pokok tu berada di bawah terik matahari. Kena jaga pokok tu dengan sebaik-baiknya. Kena prihatin. Okey.
Seterusnya, yang ketiga, nyatakan sikap yang perlu ada pada penggemar pokok bunga agar pokok itu sentiasa subur. Okay. Sikap. Sikap yang macam mana kena ada kepada penggemar pokok ni, orang suka tanam pokok ni, untuk memastikan pokok itu sentiasa subur. Pokok itu sentiasa subur. Apa yang kena ada pada orang yang suka tanam pokok? Yang pertama, kena penyabar. Kita kalau tanam pokok hari ni, janganlah tegur nak suruh pokok tu esok dia besar terus, esok dia keluar bunga terus. Kita kena sabar. Tidak boleh terburu. Buru ada orang kan, dia tanam hari ni, dia nak pokok tu terus esok jadi cantik. Mana ada, tak ada macam tu. Kena sabar. Yang kedua, kasih pada pokok. Kalau tengok pokok tu layu, kena siram. Jangan siram banyak-banyak pula. Kena jaga dia, kena belai dia. Dia pun macam pokok pun dia perlu dibelai. Ada orang setengah tu dia bercakap-cakap dengan pokok kan. Okey, dan yang ketiga, prihatin pada pokok. Maksudnya kena sentiasa tengok, sentiasa prihatin dengan pokok. Kalau tengok pokok tu layu je, mungkin sebab dia berada di bawah panas sangat ke tali. Lepas tu kalau tengok pokok tu macam lembapnya, banyak sangat air dia, kurangkan siram, esok jangan siram, lusa baru siram, macam tu. Prihatin pada pokok. Okay, jadi sikap yang perlu ada untuk penggemar pokok ni supaya pokok sentiasa subur ialah penyabar, kasih pada pokok dan prihatin pada pokok. Bagus. Yang keempat, berikan faedah yang diperoleh jika seseorang suka menanam pokok bunga selain faedah yang dinyatakan dalam petikan. Tadi kan ada kita bacakan faedah kan yang diberikan. Jadi dia nak faedah yang diperolehi jika seseorang suka menanam pokok bunga selain faedah yang dinyatakan dalam petikan. Cikgu tak nak yang dah dibagi dalam petikan, cikgu nak yang lain. Jadi apa? Dapat menenangkan fikiran apabila dapat melihat bunga-bunga tumbuh dengan segar. Itu contoh. Okay. Kalau kamu ada faedah lain yang lain, kamu boleh nyatakan. Tapi ingat, bukan faedah yang ada dalam buku teks tu, yang lain. Contohnya inilah, menenangkan fikiran apabila dapat melihat bunga-bunga tumbuh dengan segar. Jadi bila kita tengok pokok bunga tu cantik dan baru kita rasa tenang je. Cantik je. Orang pun puji-puji kata cantik rumah awak. Okey? Macam tu. Okey, yang kelima. Kamu sebagai ketua kelas, kamu telah berbincang dengan kawan-kawan untuk mencantikkan kawasan hadapan kelas. Buat pelan lanskap untuk menanam pokok bunga di situ. Okey, kamu sebagai apa? Ketua kelas. Tujuannya apa? Mencantikkan kawasan hadapan kelas. Maksud sekarang ni tugas kamu ialah macam mana nak buat depan kelas kamu tu, yang depannya ada whiteboard semua tu, depan kelas, hadapan kelas, so cantik dengan pokok. Jadi kamu kena buat pelan landscape. Maksudnya nak tanam pokok apa dalam kelas tu? Dalam pasu lah, bukan tanam atas lantai tu takkanlah tumbuh kan. Jadi letak bunga dalam pasu, lepas tu nak letak bunga tu, nak susun macam mana. Jadi kamu boleh melukis pelan landscape dalam buku tulis. Ini kalau kamu ada idea nak buat, kamu boleh buat ini. Tunjukkan kat cikgu bila dah siap. Pokok apa kamu nak tanam? Okey, mungkin belah kiri hadapan kelas nak letak pokok keladi. Belah kanan nak letak pokok puding. Dekat tengah-tengah tu, kat tepi sikit tu mungkin nak letak pokok buluh. Apa-apa aja kamu boleh lukiskan pelan landscape untuk cantikkan kawasan hadapan kelas. Kawasan hadapan kelas. Okey, jadi aktiviti seterusnya kamu boleh rujuk modul tugasan 30. Okey, kamu dikendaki menjawab soalan yang telah cikgu berikan. Okey, soalan yang cikgu berikan ini adalah sama dengan apa yang terdapat dalam buku tulis, dalam buku teks. Dan kita pun dah bincang jawapannya tadi. Kamu tengok soalan pertama, nyatakan maksud nutrien dengan merujuk kamus. Okey, nutrien bermaksud sudah cikgu berikan tadi. Okey, seterusnya senaraikan punca pokok bunga akan mati dan beri keulasan kamu. Pun kita dah bincang, kamu boleh rujuk balik tadi. Jawapan kamu apa? Nyatakan sikap yang perlu ada pada penggemar pokok bunga agar pokok itu sentiasa subur. Pun dah kita bincang tadi. Dan akhir sekali, berikan faedah yang diperoleh jika seseorang suka menanam pokok bunga selain faedah yang dinyatakan dalam petikan.
kamu fikir sendiri. Ini pun telah kita bincang tadi. Okey, kamu boleh rujuk balik video ini untuk ingat balik apa yang telah kita bincangkan. Okey, jadi kamu boleh tulis jawapan yang dalam modul tersebut dan sekiranya dah siap boleh kamu PM cikgu untuk cikgu semak jawapan kamu ya. Pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain PDPR. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.